macam mana ni. Okey. Okey, kita sambung semula. Baik, kesan pandemik COVID-19 ini, ramai orang kehilangan pekerjaan. Ramai orang kehilangan pendapatan sehingga terpaksa mengangkat bendera putih. Bukan mereka saja-saja seronok-seronok. Mualim, pendapat mualim, mereka angkat bendera putih ni adalah kerana mereka dah terdesak nak minta dekat orang, rasa malu nak pergi jumpa seorang-seorang. Jadi cara dia adalah dengan angkat bendera putih supaya ada orang nampak dan orang mai bantu. Kan? Antara mualim nak tanya antum, kalau misal kata antum susah, mengalami kesusahan, adakah antum akan rasa tak malu pergi minta kat seorang-seorang ataupun antum akan tulis satu nota, saya memerlukan bantuan. Antum nak pilih mana satu? Adakah nak pergi jumpa sendiri, tak malu, ataupun antum minta supaya orang mai tolong bantu? Sudah tentu bagi orang yang rasa malu. Ya, betul. Okey, jadi setengah orang tu dia rasa malu nak pergi jumpa orang. Jadi dia pun bagi tahu kata dia susah dan ada orang mai tolong dia. Okey, jadi dalam keadaan sekarang ini ramai yang kadang-kadang tu kita tengok sedihnya ada yang sampai sehari tak makan. Bayangkanlah seorang NGO, seorang orang kata ahli pertubuhan, dia dapat tahu kata satu rumah tu angkat bendera putih. Bila sampai ke rumah tu, dia tengok salah seorang daripada anak orang tu, dia tidur keletihan, kelesuan, kelaparan dalam keadaan hanya makan biskut saja selama 2-3 hari. Minum air pun biasa saja. Yang tak makan nasi sampai 2-3 hari, bayangkanlah. Biskut pun biskut, antum biasa tengok tak biskut cream cracker tu, yang biasa tu, yang murah tu, bukan yang tu saja. Berbanding dengan orang yang sekarang ni tidak terjejas, dia boleh terus makan KFC, dia boleh terus makan pizza, dia boleh terus makan McDonald. Tapi bayangkanlah, dia pergi ke rumah tu, dia tengok seorang daripada anak tu dalam keadaan kebuluran, tidak bermaya, letih, tidak bertenaga sebabkan hanya makan biskut saja. Jadi Alhamdulillah, sebabkan dia angkat bendera putih tu, orang tahu. Bila ditanya kepada mak dengan ayah tu, pasal apa tak main minta bantuan kat kami? Dia kata kami rasa malu nak pergi jumpa orang, sebab tu kami angkat bendera. Kami dah tak tahu dah nak buat macam mana. Kami minta bantuan kepada siapa yang boleh membantu. Jadi Alhamdulillah, ada orang nampak dan ada orang bantu mereka. Tetapi kadang-kadang manusia ni dia berpura-pura. Dia angkat bendera putih tapi sebenarnya dia malah nak pergi cari, dia malah nak dapatkan pendapatan dengan cara mudah. Dia minta kepada orang, orang bagi, dia masih lagi angkat bendera putih. Halubah itu dinamakan tamak, tak cukup dengan apa yang ada. Dan kalau antum nak tahu, satu lagi perkara yang berlaku adalah food bank ataupun bank makanan yang ada kadang-kadang di luar daripada kedai ataupun di masjid, dan setengah daripada kita memerhatikan adanya CCTV. Jadi boleh tahulah siapa yang ambil. Dan ada juga segelintir kecil orang yang tamak ni, dia pergi satu kereta, 5 orang keluar, mungkin tak keluar sekali lah. Dalam kereta tu 5 orang keluar, dia seorang demi seorang keluar, bawa beg plastik kecil, ambil. Seorang ambil untuk satu keperluan keluarga. Bila 5 orang, dia ambil 5 bahagian. Bermakna itu adalah juga sifat tamak. Dia ambil kesempatan, orang bagi orang bagi sebenarnya dia tulis itu, take what you need and give what you can. Take what you need. Ambil sekadar yang perlu. Kemudian give what you can. Berilah sekadar yang mampu. Tapi orang ni,
Dia tak bagi tapi dia ambil. Sampai tinggal sedikit. Itu dinamakan sebagai sifat tamak yang kita belajar ini. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, selalu bersedekah. Okey, untuk mengatasi sifat tamak ini, kita kena sentiasa bersedekah. Kenapakah kita kena sentiasa bersedekah? Sebab sedekah ini dia dia akan menyuburkan lagi pendapatan kita. Berzakat. Zakat ini adalah sedekah wajib. Tetapi sedekah biasanya yang tidak wajib ini dinamakan sedekah lah kan. Okey. Apakah tujuan kita bersedekah? Untuk menyucikan harta kita. Sebab apa? Allah kurniakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rezeki, bukan semuanya hak kita. Kalau dia bagi 10,000 tu, bukan semua 10,000 tu hak kita. Kalau dia bagi 1,000 itu, bukan 1,000 itu semua hak kita, tapi kita kena beri kepada orang lain. Kalau 1,000 tu kita sedekahkan RM25, tak banyak. Dalam 100 tu bagi RM2.50 kan. RM2.50 ya, dapat 100. Tapi berilah sedekah RM2.50. Kadang-kadang orang bagi lebih, alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang bagi sedikit, tak apa, alhamdulillah, asalkan dia mau bersedekah. Okey. Baik, sedekah ini juga boleh mengeratkan tali persaudaraan, tali persahabatan. Kalau misal kata kita kenal keluarga yang susah, kita selalu sedekah kat dia, maka kita akan rasa erat dengan dia. Kita akan rasa dekat dengan dia. Dia pun akan rasa dekat dengan kita. Okey, baik. Kita terus kepada cara mengatasi sifat tamak ini. Okey. Menyedari bahawa menyedari bahaya mengumpulkan harta. Okey. Mungkin antum fikir, apa pula bahaya kumpul harta ni? Bila kumpul harta yang terlampau banyak, bahayanya adalah kita akan menjadi sombong. Kita akan menjadi bongkak. Kita akan menjadi kedekut. Kedekut ni, orang yang kedekut ni dia memanglah macam Haji Bakil tu. Semua dia nak jimat. Dia nak cermat. Sedekah tak mau. Tapi dia nak nambahkan lagi hartanya. Okey, itu kalau sifat yang kedekut. Tetapi bahaya satu lagi yang selalu kita dengar adalah apabila seorang itu dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan contoh yang paling terkenal adalah Qarun. Okey. Qarun ini adalah seorang saudara kepada Nabi Musa. Ya, dia saudara kepada Nabi Musa. Dia seorang yang asalnya sebelum dia menjadi kaya, dia seorang yang banyak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia miskin. Cukup-cukup ya hidup dia, cukup makan saja. Jadi tiap-tiap hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia diberikan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang melimpah ruah. Macam kita lah, kita pun selalu, Mu'alim pun selalu juga doa supaya Allah bagi rezeki yang melimpah ruah kepada Mu'alim sekeluarga. Antum pun mungkin macam tu juga, semua orang macam tu, minta kepada Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Tetapi Qarun ini nasib dia baik, Allah terima ataupun Allah makbulkan doanya dan dia mula menjadi seorang yang kaya. Kaya sehingga kan dia tersangat-sangat kaya. Dan diriwayatkan, lepas tu kita ada masalah sekejap, nanti Mak Lin jawab. Okey, dia menjadi seorang yang tersangat-sangat kaya. Kaya dia sampai macam mana? Kaya dia sehingga dia memerlukan 40 ekor kuda ataupun unta untuk membawa bukan harta dia saja, tetapi nak membawa kunci yang diisi ke dalam kotak, 40 kotak yang mengandungi kunci kepada gudang harta dia. Bayangkanlah dia simpan harta dia dalam satu gudang, dia kunci
kunci itu pula dikumpulkan ke dalam satu kotak. Kotak itu penuh dengan kunci. Kotak itu pula terpaksa dibawa oleh 40 ekor binatang, binatang tunggangan. Bayangkanlah berapa banyak harta dia. Terus sangat-sangat kaya. Kaya sungguh-sungguh hatilah. Tetapi disebabkan dia seorang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak mau sedekah, dia tak mau bantu orang lain, tapi sebaliknya dia kata semua ini adalah aku punya. Aku yang mengusahakannya. Dia lupa bahawa segala rezeki itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balasan dia, kalau umat zaman sebelum Nabi Muhammad ni, dia punya seksaan dia tu orang kata on the spot, terus diseksa. Maka apa yang berlaku? Dia punya orang kata muka bumi itu diterbalikkan sehingga ianya menjadi sebuah tasik. Tasik yang kita panggil di sini sekarang ini, tasik itu terletak di sempadan antara di kawasan ni lah, Syam kan, antara Israel, Jordan apa semua tu. Itu dinamakan tasik mati. Tasik mati itu adalah peninggalan daripada bumi yang diterbalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kemurkaan terhadap orang yang bernama Qarun. Qarun ini kufur nikmat Allah, tak mau sedekah dan tak mau mengaku bahawa Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Okey, jadi kalau kita dengar istilah Qarun sekarang selalu digunakan cari harta karun. Cari harta karun. Karun lah, harta karun itu adalah sebenarnya istilah harta Qarun. Harta yang tersimpan di muka bumi. Baik, Mak nak tengok soalan tadi. Apa dia tadi? Siapa pergi soalan? Assalamualaikum Alim. Kalau kita tolong orang miskin, lepas tu kita ada masalah. Sekejap ni, lindung. Kita ada masalah. Hai. Mau pakai blok ni. Kita ada masalah, dia akan tolong kita atau Allah akan memberikan jalan kepada kita. Okey, baik. Alhamdulillah, soalan yang baik daripada Umul. Baik. Kalau kita selalu bersedekah, tolong orang miskin, bermakna kita dalam orang kata pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kenal kita sebagai seorang yang banyak membantu, beri pertolongan kepada orang lain. Kemudian ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji kita. Bukan Allah tak pernah nak mendera kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak menguji kita. Dia memberikan kesusahan kepada kita. Dia nak tengok macam mana. Kalau dia bagi susah, kita nak buat apa? Adakah kita akan memberontak ataupun membantah, kritik, marah, ataupun kita akan rasa insaf dan kita berdoa supaya Allah kembalikan kesenangan kita. Okey, kalau ke akhir waktu ini, alhamdulillah kehadiran ada tadi 47.4350 orang. Alhamdulillah kehadiran yang baik pada minggu ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu lagi sekali. Minggu depan adalah hari raya ataupun Aidiladha, hari Rabu. Jadi Mak Lin nak mengucapkan selamat hari raya Aidiladha, Ma'if Zahir dan Batin. 4 hari kita gunakan untuk bertakbir, bertakbir selama 4 hari sama-sama. Dan juga siapa yang buat korban tu, alhamdulillah. Kalau tak mau buat korban, kita sedekah kepada orang. Kedua-duanya adalah baik. Tetapi kalau kita buat sedekah, insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.
Sama. Waalaikumsalam. Selamat raya. Okey, okey, sama-sama, selamat raya. Korban korban Nabi Ismail. Ah, okey, ada lagi 8 orang, 7 orang. Okey, Muallim call Muslimi, 01199825. Okey, Mak Min dah record insyaAllah. Okey, 7 orang, 6 orang. Assalamualaikum warahmatullahi. 5, 4, 3, 2. Okey.